Kawasan yang saya pergi berkempen, tak pernah minta apa-apa daripada pengundi. Tapi untuk pengundi Indra Mahkota, saya nak sebut begini. Berkarung saudara-saudari akan kena maki dengan seluruh rakyat Malaysia kalau saudara-saudari tak pastikan Saifuddin Abdullah kalah dalam pilihan raya kali ini. Watak-watak macam ini tak boleh dah kita bagi dalam politik negara kita. Bermuka-muka daripada satu parti ke satu parti ke satu parti. Malah saya rasa ditakdirkanlah, kalaulah Pakatan Harapan menang sebulan lagi, saya langsung tak terkejut. Antara orang pertama yang duk beratur nak cium tangan balik ni ialah Saifuddin Abdullah juga. Saya tak terkejut. Sebab itu, pakcik-makcik, adik kakak yang hadir, selagi saya ada dalam PKR, kalau Saifuddin Abdullah nak datang dekat dengan PKR lepas ini, saya akan ada yang depan sekali, kita langsing tumbuk dia jauh-jauh. Dulu saya mungkin muda, umur 30-an, hormat dia sebagai orang tua. Tapi lepas yang berlaku, dia bukan soal saya terasa. Macam ini kau buat dekat kawan, bukan soal saya terasa. Soal kamu khianat mandat rakyat ini adalah sesuatu yang tak boleh dimaafkan. Kerana bila kamu khianat mandat rakyat, dia bukan soal orang marah, tukar parti ke apa. 4 tahun saudara-saudari negara kita tersekat. Sebab bila watak-watak macam Saifuddin Abdullah ini menggunakan mandat rakyat untuk dijual beli demi untuk kepentingan dia. Apalah sangat gaji 40-50 ribu ringgit. Betul lah orang Indra kata banyak, Obi. 40-50 ribu. Tapi apalah sangat 40-50 ribu ringgit. Dengan maruah kita, dengan nama baik kita, dengan sampai bila-bila orang akan ingat, inilah dia yang dulu dapat kuasa, kita bagi kepercayaan, kerja kuat untuk dia. Dah menang tu, dia rasa Parlimen Indra Mahkota ini bukan lagi milik rakyat, milik peribadi dia untuk dia jual beli. Saya mula dengan soal Saifuddin Abdullah. Ni bukan soal nak pukul dia lah. Saya kena sebut sebab saya main peranan bawa dia masuk dalam parti. Saya juga nak minta maaf jugalah dengan orang-orang Indra Mahkota. Tapi bukan saya yang letak dia kat sini lah. Saya memang tak terlibat langsung letak dia kat sini. Dia kona kok mana, sedar-sedar dia sampai ke Indra Mahkota. Saya sebut soal Saifuddin Abdullah kerana watak-watak macam inilah yang menyebabkan negara kita makin parah sejak 2018. Walaupun rakyat semua dah buat keputusan yang betul, kita nak tukar kerajaan, supaya bila kita tukar kerajaan, kita ada permulaan yang baru. Supaya kita boleh ubah balik segala masalah yang ada, supaya kita boleh selesaikan masalah-masalah yang UMNO dah tinggalkan 60 tahun ini, dengan pendekatan baru, dengan iltizam baru, dengan pendekatan yang lebih mementingkan rakyat berbanding dengan cara UMNO Barisan Nasional. Peluang itu, saudara-saudari, kita hanya dapat satu kali dalam 60 tahun. Kalau tidak kerana watak-watak seperti Saifuddin Abdullah dan watak-watak pimpinan beberapa parti lain, termasuklah yang PAS, termasuklah yang Bersatu. Kalau tidak kerana watak-watak macam ini, hari ini saudara-saudari lepas 4 tahun, insya-Allah ada beberapa masalah yang sebelum ini kita tak boleh selesaikan. Insya-Allah kita dah ke depan sedikit. Sebab itu saya pelik bila UMNO kata dia nak masuk pilihan raya ini, UMNO jual kalau undi Barisan Nasional, maka negara akan menjadi stabil. UMNO tak ada kempen lain lah. Kempen dia hanya 2 saja. Satu kempen, undi Pakatan Harapan, China India ambil alih negara. Perdana Menteri depan ini kalau menang. Yang China, yang India, menteri. Itu satu kempen UMNO lah.
Kalau undi Pakatan Harapan, maka China India ambil alih negara. Satu lagi kempen UMNO Barisan Nasional, kalau tak nak kerajaan bertukar ganti kononnya sampai ada 3 Perdana Menteri dalam satu penggal, undi UMNO Barisan Nasional, kerana kononnya UMNO Barisan Nasional ni akan stabil. Satu Perdana Menteri kekal sampai ke habis satu penggal. Baik. Sebenarnya siapa yang duk tukar Perdana Menteri ni? Kita akan bertukar Perdana Menteri dan kerajaan jadi huru-hara kalau tidak kerana UMNO yang jadi batu api. Kalau tidak kerana UMNO, dia sanggup telan kebencian dia kepada PAS selama 60 tahun. Yang duk bergaduh dengan PAS ni bukan PKR selama ni. Kita bergaduh dengan kaki rasuah je. Siapa rasuah kita kejar. PAS yang UMNO benci, UMNO yang PAS benci. Tapi demi untuk dapat kuasa tahun 2020, dia boleh berpeluk, saudara-saudara. Dia boleh kononnya lupakan segala-galanya demi untuk dapat kuasa. Dan sebab demi untuk dapat kuasa itulah negara jadi kucak-kacir sejak tahun 2020. Kemudian kita tengok pula Bersatu. Yang marah dekat Bersatu ni bukan PKR. Kita marah dekat geng-geng yang sakau duit je. Kalau dalam parti sakau duit pun kita marah, luar parti pun kita marah. Yang marah kepada Bersatu ni UMNO. Sebab Bersatu parti sepehan UMNO. UMNO merasakan Bersatulah yang menyebabkan UMNO kalah 2018. Perpecahan dalaman UMNO menyebabkan wujudnya Bersatu. Bila Bersatu ada, maka sebab itulah UMNO kalah. Dendam tu besar. Dan Bersatu pula bila dia menang tahun 2018, orang duk sibuk fikir pasal gaji rakyat, pasal PTPTN, pasal menstabilkan harga minyak, harga barang. Bersatu sibuk pasal apa? Bersatu sibuk pasal macam mana kita nak mampuskan UMNO supaya Bersatu ganti UMNO. Sebab tu kalau orang tanya saya, kenapa lepas menang saya kata ikut suka korang lah, aku tak berminat. Saya kempen Satu Malaysia atas truk. Bukan truk ni lah, truk yang lagi buruk dulu lah. Satu Malaysia saya kempen lebih 2 tahun. Bukan sebab saya nak tengok dia orang bergaduh siapa jadi menteri. Saya tak nak pun. Saya datang ni pakai track bottom macam ni lah. Tak minat aku kerja-kerja menteri kena pakai suit kot. Saya dah puas pakai kot ni masa duduk kat London. Puas dah. Orang macam kami berkempen supaya kita dapat tengok tahun 2018 dahulu, kuasa dikembalikan kepada rakyat. Supaya rakyat tahu, tak ada satu pun mana-mana parti politik dalam dunia ini, hatta PKR sekalipun, kalau kuasa itu diberikan tak putus-putus sampai 60 tahun, tak ada parti yang baik, saudara-saudari. Sebab macam Mak Saleh kata, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Kalau dia dah tiap-tiap tahun jadi menteri, dia tak ingat dah orang kat bawah ni. Dia tak ingat dah sebenarnya yang angkat dan bagi mandat kepada dia ialah rakyat. Sebab itu 60 tahun masalah tak selesai. Jadi saya mati-matian kempen dulu. Bukan sebab nak tengok orang tu jadi menteri, orang ni jadi hebat. Saya nak tengok rakyat ajar orang politik. Supaya orang politik, termasuklah saya sendiri, faham bahawa kalau kamu buat dajal, kamu kena. Supaya negara kita, rakyat tahu, kalau kita lantik kerajaan, kita minta dia laksanakan beberapa perkara, kamu gagal lepas 5 tahun, kita tukar. Tukar lagi. Hanya dengan tukar, barulah ahli politik tahu. Kamu jadi menteri itu makan gaji dengan rakyat, buat kerja baik-baik sikit. Kalau kamu tak jaga, kamu kena buang. Kamu tak jaga, kamu kena buang. Malangnya tahun 2018, Pakatan Harapan menang, ada Bersatu, ada Saifuddin Dollah, ada Azmin Ali. Dia tak fikir pasal semua ni. Dia fikir, aku nak jadi menteri. Zuraida. Yang korang sayang Zuraida ni pasal?
Aku tak sebut pun dia kena ingatkan Zuraida juga. Dia duk fikir dia nak jadi menteri. Kalau Azmin dia nak fikir, kalau Anwar sempat jadi Perdana Menteri sampai sudah dia tak jadi Perdana Menteri. Jadi baik aku tikam dulu. Pejenih manusia ni. Kalau Saifuddin Dollah dia fikir, kalau Anwar jadi Perdana Menteri, PKR jadi jadi kerajaan yang parti yang besar dalam kerajaan Pakatan Harapan, dia tak ada peluang. Sebab masa itu semua orang dah tahu jenis manusia apa Saifuddin Dollah. Jadi dia buat apa? Dia berkumpul dengan Haji Hadi, dia berkumpul dengan Muhyiddin, dia berkumpul dengan Mahathir. Dia fikir macam mana kita nak tipu mandat rakyat, saudara-saudari. Itulah titik tolak yang berlaku tak stabil sampai sekarang ni. Sebab itu juga, Mak Saleh, orang Inggeris ada beritahu, you live by the sword, you die by the sword. Kamu naik dengan cara menganiaya orang, kamu juga akan jatuh dengan cara dianiaya oleh orang lain. Sebab tu saya kata, itu yang saya berbeza pendapat sikit dengan kawan-kawan lain mungkin dalam Pakatan Harapan. Bagi saya, tak jadi kerajaan pun tak apa. Ambil masa lama sikit pun tak apa. Jangan sekali-kali kamu ambil jalan pintas yang buat rakyat benci dengan kamu. Jangan sekali-kali kamu rasa bila kamu dah jadi besar duduk di atas, kamu berkuasa sehingga kamu boleh pelekehkan orang kat bawah. Kerana kamu naik dengan cara pelekehkan orang, orang juga akan pelekehkan kamu satu hari nanti. Itu yang berlaku lepas 2020. Muhyiddin rasa dia hebat naik jadi Perdana Menteri. Tak apa. Saya ingat saya pernah jumpa Tan Sri Muhyiddin tahun 2018. Kalau Tan Sri Muhyiddin dengar. Dia baik dengan saya sebab yang merundingkan bagi pihak PKR sebelum 2018 adalah saya. Azmin tak nak campur. Azmin tak percaya kepada Pakatan. Dia tak yakin Pakatan boleh menang. Jadi, yang paling kanan selepas Kak Wan dalam parti masa itu saya. Naik Presiden dan Setiausaha Agung. Saya yang runding. Dengan Mahathir pun aku runding. Dengan Muhyiddin pun aku runding. Jadi saya tanya Muhyiddin, Tan Sri, ni macam mana ni kalau Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, lepas tu Tun Mahathir kena bagi pula kepada Datuk Seri Anwar. Tan Sri macam mana? Ni ayat dia. Dia kata, dia dah jadi timbalan Perdana Menteri. Buat apa dia nak jadi timbalan Perdana Menteri lagi? Aku bodoh, aku tak faham masa tu. Sepatutnya saya faham lah maksud dia. Dia tak berminat jadi Menteri ke timbalan Perdana Menteri ni. Dia nak jadi Perdana Menteri je sebab dia dah pernah jadi timbalan Perdana Menteri, dia beritahu. Sebab itu bila menang je, dia tak fikir pasal rakyat, pasal masalah. Dia fikir sama dia ni, macam mana kita boleh melupakan persengketaan lama demi kuasa. Jadi UMNO, dia cucuk lah. 2020 dia cucuk. Mahathir jatuh, naik Muhyiddin. Muhyiddin pun rasa hebat. Dalam Muhyiddin rasa hebat tu, dia cucuk lagi. PAS cucuk, yang ni cucuk. PAS duk tengok ni macam mana ni. Bersatu lemah. Dia bergantung kepada aku. Kalau aku masuk UMNO, UMNO ni mungkin lebih kuat. Jadi susah nak minta kursi banyak. Susah nak jadi kingmaker. Jadi, dia ingat ni strategi ni. Lebih baik kita bergabung dengan Bersatu. Sebab Bersatu lemah. Maka PAS boleh kawal semuanya dalam Perikatan Nasional. Itu perlu tak dia. Jadi bila Muhyiddin naik, yang itu minta yang ini, yang itu minta, Najib minta yang itu, Zahid minta yang itu. Tak timbul dah soal rakyat, saudara-saudari. Akhirnya, tak sampai 1 tahun 8 bulan. Muhyiddin pun tak kena. UMNO pun suka hati, bawa jatuh Muhyiddin. Naik Ismail Sabri. Orang Pahang. Tapi dia lagi baik lah, saya cakap. Saya susah nak cakap banyak pasal Ismail Sabri ni sebab muka dia blur. Muka dia macam, dia nampak baik sebab nampak dia tak faham. Dia tak faham nampak kan. Jadi, tak banyak lah saya komen pasal dia. Cuma, kesian kat dia. Orang baik macam Ismail Sabri tu pun, yang sepatutnya kita nak buat ceramah pun susah pasal Ismail Sabri ni dah. Sebab dia blur je kan. Yang itu pun UMNO, dia dah tikam Bersatu dulu, Muhyiddin dah jatuh. Naik orang dia, Ismail Sabri, pun dia tikam juga. Dia tikam.
Dah naik selain Sabri, Najib dengan Zaid pula tak puas hati. Kona sini, lama-lama kesian Kak Ismail Sabri, bagi je lah dia habiskan satu penggal sampai ke akhir bulan 5, 2023. Apa nak payah sangat, 6 bulan je lagi. Oh dah. Dia tekan. Saya wartawan duk tanya, agaknya YB macam mana ni? Adakah Datuk Seri Ismail Sabri akan tunduk dengan tekanan daripada Zaid Hamidi? Saya kata Zaid Hamidi tu tak ada apa bakal banduan. Yang ada kuasa semuanya ialah Ismail Sabri. Dia Perdana Menteri, dia kawal semua, dia kuasa membuat, dia nak takut apa? Saya kata kalau saya lah jadi Ismail Sabri, tak heran yang bising, tak ada isu lah. Masalahnya dia blur. Jadi bila Zaid duk tekan tu, saya rasa kalau orang lain lah jadi Ismail Sabri dan jadi Perdana Menteri, parlimen kita ni tak dibubarkan awal. Tak. Mesti dia kata, ikut suka aku lah, aku Perdana Menteri. UMNO pula, ini parti yang ikut siapa bagi makanan, siapa bagi hadiah. Yang boleh bagi makanan dan hadiah, Perdana Menteri. Projek, wang, peruntukan. Kalau Ismail Sabri kata, tak apalah, saya sebagai Perdana Menteri, kita nak teruskan, saya umum projek banyak lagi, orang UMNO ikut je ke dia. Tapi macam saya kata tadi, you live by the sword, you die by the sword. Kamu naik dengan menganiaya orang, rampas mandat, akhirnya orang parti kamu sendiri yang tikam kamu dan bawa kamu turun. Jadi saudara-saudari, sebab itu kita ada kat sini malam ini. Bukan kehendak kita, bukan pilihan kita. Orang tengah nak banjir. Malam-malam, salah satu sebab saya pakai topi ni, satu sebab botak. Satu lagi sebab hujan tiap-tiap malam, demam kau tidak. Bukan pilihan kita, pilihan raya ini. Tapi sebab rakusnya yang dalam UMNO, yang dalam PAS, yang dalam Bersatu, demi untuk satu jawatan menteri. 5 tahun je pun jadi menteri. Lepas tu kau nak buat apa lagi? Sebab itu saya nak jawab, kalau UMNO Barisan Nasional sekarang berkempen, kata undi UMNO Barisan Nasional akan dapat kestabilan dalam negara ini. Kalau kita percaya, kita yang blur, bukan Ismail Sabri lagi. Kita yang bodoh. Sebab kita tahu sebenarnya, kalau UMNO Barisan Nasional bentuk kerajaan lepas PRU kali ini, pertama, UMNO Barisan Nasional tidak akan ada majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan sendiri. Oh betul, tak tipu betul. Setakat ini tidak ada tanda-tanda UMNO Barisan Nasional akan bentuk kerajaan sendiri. Dia sembang kencang lah macam dia akan dapat 120 kursi, bohong. Kalau dia dapat 60 pun cukup baik. Tanda-tanda sekarang UMNO paling hebat 60 kursi macam tu. 65 kursi. Jadi dia nak bentuk kerajaan, MCA adalah 3 kot. MIC adalah 2. Kuantan ni bila kali terakhir MCA jadi wakil rakyat, aku pun tak ingat dah, lama sangat dah. Daripada tahun 2008 lagi orang Kuantan, orang Indra Mahkota tutup pintu terus dekat MCA. Jadi UMNO paling banyak pun 60 lebih. MCA mungkin 2-3. MIC 1-2. Tak cukup 70. Dia perlukan 45 lagi. Dia nak sakau mana 45? Masa itu, saudara-saudari, Haji Hadi akan dapat bukan 1, bukan 2, malah 3 jawatan penasihat yang dia tak payah masuk pejabat. Sebab kalau nak bentuk kerajaan, nak tak nak UMNO, kena pergi jilat juga. Pas ni, saudara-saudari. Kalau salah pilih tempat macam Indra Mahkota, orang macam Saifuddin Abdullah menang lagi, masa tu UMNO jilat lah dia. Sebabnya akhirnya, sekarang ini keadaannya, tidak ada mana-mana satu parti pun yang boleh membentuk kerajaan sendiri dengan menang.
Yang paling di depan sekarang saya boleh sebut pada bacaan kita ialah Pakatan Harapan. Itu pun, korang tepuk lah kan. Itu pun tak cukup untuk buat kerajaan sendiri. Kita ada 3 minggu lagi untuk kita pecut supaya kita tambah 10-15 kursi lagi, insya-Allah. Kalau ada swing pengundi kita dapat 10-15 kursi, insya-Allah baru kita boleh bentuk kerajaan sendiri. Jadi kalau kita pun yang berada di depan sebagai satu blok, maksudnya satu-satunya blok yang boleh melepasi 80-90 kursi, itu pun kita tak cukup. UMNO terkedek-kedek ini akhirnya, kalau dia bentuk kerajaan, dia akan mengulangi balik tahun 2020, tahun 2021, tiap-tiap 1-2 tahun, tukar kerajaan. Tiap-tiap 1-2 tahun, tukar kerajaan. Baik, saya nak bagi satu gambaran. Yeah.